Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya akan kongsikan berkenaan Canva, iaitu satu software ataupun aplikasi untuk desain menggunakan canva.com di website canva.com. Boleh Google dan type di Google canva.com. Okey, hari ini saya akan kongsikan kelas grafik Canva. Okey, kandungan modul untuk video ni saya kongsikan berkenaan slide lah, apa yang ada dalam slide ni. Kira untuk next video saya akan kongsikan berkenaan praktikal lah. Okey, untuk video kali ini berkenaan modul-modul asas lah dalam canva.com, iaitu pertama saya akan masukkan berkenaan pengenalan canva.com. Yang kedua, asas kepada kreativiti. Yang ketiga, kelebihan dan manfaat canva.com lah. Yang keempat, perbezaan software konvensional dengan canva.com. Software konvensional ni contoh apa? Mungkin ramai tahulah. Okey, yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, kenali warna elemen dalam grafik lah, ni asas. Yang ketujuh, cara untuk buat latar belakang untuk gambar dengan mudah lah. Kalau contoh gambar tu ada gambar manusia, subjek, dan latar belakang putih ataupun hijau, kita nak buat, kita boleh buat dengan menggunakan satu website lah. Dianya amat mudah dan simple. Okey, last kali saya akan ajar berkenaan cara untuk dapatkan stok gambar yang percuma. Maknanya tak ada masalah lesen ke ataupun masalah kena saman ke pun tak ada, insyaAllah. Okey, ini saya. Okey, ini kita abaikan pengenalan berkenaan Canva. Maknanya kalau sini jika tak kenal maka tak cinta, betul tak? Maknanya kita kenal je siapa Canva tu tahu, tapi tahu guna tapi tak tahu pun Canva ni bila dihasilkan, bila lagi wujud kan. Jadi Canva ni adalah satu platform mereka bentuk untuk grafik, digunakan untuk membuat grafik media sosial, persembahan, presentation lah, untuk poster, dokumen dan kandungan visual yang lain lah. Banyak contohnya untuk buat video, nanti saya akan ajar lah. Okey, aplikasi ni mengagumi template untuk digunakan oleh pengguna. Platform ni bebas digunakan dan menawarkan langganan berbayar lah. Okey, untuk lebih advance boleh bayar dengan nilai kos serendah dalam RM30-40 lah dengan duit Malaysia, sekitar RM30 hingga RM40 sebulan. Okey, tapi sebaiknya kita manfaatkanlah yang percuma terlebih dahulu. Ini percuma pun belum habis token nak berbayar kan. Okey, sambungan kepada pengenalan Canva. Okey, Canva ni kita boleh design pelbagai lah. Contohnya logo, poster, kad jemputan, flyer dan macam-macam lagi lah seperti tadi. Okey, yang kedua kita boleh ubahkan grafik tu beberapa kali tanpa had ataupun limit. Maknanya kita nak hari ni kita edit, letih lah, esok pula. Esok kita sambung lagi pun tak ada masalah. Jadi cuma kita perlu automatic bila kita gunakan Canva ni dia akan automatic auto save ataupun simpan. Berbeza dengan software-software lain lah. Okey, best ke guna Canva ni? Nanti hujung pada kelas nanti kita akan tanya pula peserta-peserta yang ada ni. Mungkin anda sendiri yang tonton video ni, apa kata hati anda? Okey, soalan ni kita simpan di hujung kelas. Okey, di mana Canva ni boleh dimanfaatkan? Canva kawan ni satu website lah ataupun satu aplikasi. Kita boleh akses melalui handphone ataupun smartphone ataupun juga dengan desktop. Contohnya desktop, laptop, komputer dan sakatan lah. Okey, pertama Canva ni di mana kita boleh dimanfaatkan? Pertama untuk pembentangan, menjadikannya satu alat bantu mengajar yang cantik lah, terutama untuk cikgu, untuk businessman dan lain-lain lah. Yang kedua untuk sosial media. Di sosial media sekarang ni banyak bahan iklan untuk promosi berkala lah untuk perniagaan. Mungkin untuk iklan usahawan, untuk iklan yang soft selling. Soft selling ni mungkin ramai yang telah
ikuti kelas usahawan akan adalah soft selling, hard selling. Biasanya untuk design-design ni lebih sesuai untuk soft selling lah. Contohnya kita jual produk pasal kecantikan kan, bukan kecantikan, produk kosmetik lah. Mungkin kita buat satu hari 5 tip untuk kekal cantik dan sihat. Okey, 5 tip tu kita gunakan design. Okey, yang ketiga alat marketing lah, membuat flyers, poster dan sebagainya. Okey, yang keempat pejabat. Untuk pejabat lah menghasilkan poster, ringkas seperti memo, notis yang lebih cantik dan sebagainya. Yang kelima untuk produk kecantikan. Produk cetakan untuk printing, contohnya grafik untuk bahan cetakan bagi produk perniagaan anda seperti business card, apa lagi, kad jemputan dan sebagainya lah. Okey, ini 5 manfaat lah untuk Canva. Jadi siapa yang ada nak tambah, boleh tambah pada komen kat bawah lah. Mungkin ada yang saya tertinggal ke apa, anda boleh tambah di bawah lah. Ini seperti lalu kita katakan asas lah untuk canva.com. Untuk sesi praktikal tu lain cerita lah kan. Okey, lagi asas untuk mencipta kreativiti. Ramai yang pelajar saya atau student saya yang biasanya saya buat kelas software Adobe Photoshop, dia kata dia tidak kreatif. Okey, kalau tak kreatif, biasanya kreativiti ni kita boleh pupuk lah melalui beberapa kaedah yang mudah. Macam saya sendiri pun ada asalnya tak kreatif juga. Tapi saya cuba memahami. Kita tengok contoh orang lain. Kita tengok carta pie ni. Macam satu kek. Pertama, kalau kita katakan kita tidak kreatif, kita tiru wasi orang lain. Jangan tiru kopi bulat-bulat. Dia buat A, kita buat A. Mungkin kita tiru dia buat A, kita buat A tambah A. Jadi dapat A deh. Contoh. Okey, tiru wasi 25%. Yang kedua, kita buat latihan lah. Latihan, kita latih. Ni zaman sekolah pun kita banyak lah buat latihan. Matematik, latihan. Tapi kita dapat A juga, dapat B. Okey, tu kan. Sama juga dengan design ni, kita perlukan kreativiti. Kalau kita katakan kita tak ada kreatif, kita boleh cuba latih lah. Dengan tiru wasi ni, kita tiru apa yang orang lain dah buat. Kita boleh Google, tengok contoh image, design-design yang orang lain dah buat. Kita cuba praktikan ataupun tiru dan kita tambah-tambah ikut kesesuaian. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, memerlukan sesuatu yang barulah. Sama dengan nombor 1 tadi, kita cipta dan unik lah. Apa orang lain tak boleh buat, kita buat. Contohnya apa? Okey, lagi yang last kali, lagi apa? Tepuk dada, jawab sendiri. Okey, jika ada nak tambah sini, boleh komen dekat bahagian bawah lah. Apa yang saya nampak untuk cipta kreativiti ni, 3 asas lah. Kita tiru wasi, buat latihan dan mencipta sesuatu yang unik lah, benda baru kan. Itu sajalah. Okey. Okey, kelebihan aplikasi ataupun website canva.com ni, template yang dah sedia ada. Template memang banyak. Jadi boleh gunakan secara percuma lah. Yang percuma pun dah banyak lah. Cuma yang percuma tu asas-asas. Jadi kalau nak yang advance perlu belilah. Tapi bagi saya dah yang percuma pun dah cukup okey. Untuk pemula ataupun kita yang pertama kali. Saya pun tidaklah advance. Cuma asas-asas tu ada. Okey. Hanya perlu mengubah tulisan dan beberapa kedudukan grafik mengikut sesuai lah. Sebab gambar-gambar tu ya bagi dah. Cuma kita edit letak susun je. Mana cantik di mata kita lah. Ataupun mata pandangan kita. Yang kedua, kita gunakan smartphone pun boleh. Itu kelebihan canva.com. Maknanya kita install di aplikasi di Google Play ataupun gedung Play Store. Dan kita boleh gunakan lah. Walaupun tiada laptop ataupun PC. Boleh gunakan smartphone kita, hanya boleh install lah. Dan sambil-sambil mungkin pergi klinik ke apa boleh. Sambil tunggu queue number tu, kita boleh edit sikit. Pasal apa, tip-tip apa ini kan, untuk masukkan dalam Facebook page kita ke, dan macam-macam lah untuk usahawan. Okey.
Yang ketiga sini, kelebihan Canva.com ni, aplikasi ni adalah percuma lah. Kita katakan percuma. Okey, pada di mana-mana daripada bila-bila masa sahaja. Tu kelebihan dia. Percuma lah. Lagi perbezaan utama, biasanya untuk software design ni Photoshop lah. Versus Canva. Pertama, Adobe Photoshop tidak memerlukan sambungan internet. Canva ni memerlukan sambungan internet yang stabil lah. Yang kedua, Photoshop ni kita perlu ada sedikit mahir lah asas-asas dia. Tapi Canva.com ni kita join kelas video saya ni pun dah boleh pergi jauh lah. Okey, di Adobe Photoshop tak ada template yang disediakan. Di Canva ada template yang disediakan dan lain-lain lah. Okey. Kenali warna dan komposisi dalam gambar. Ni seperti lalu. Okey, ni warna analog lah. Warna analog maknanya warna yang berdekatan dengannya. Maksudnya bersebelahan. Contoh kuning dan hijau. Mempunyai kesan lembut dan bagikan warna ketenangan lah. Selalu digunakan dalam bentuk untuk visual. Warna komplementari, iaitu warna yang bertentangan, contoh hijau dengan merah. Okey, menjadi kata berlawanan lah. Warna kuning akan lebih menyelah sekiranya diletakkan dengan dia bersebelahan dia. Okey, contohnya warna latar belakang kita buat warna purple. Jadi warna tulisan kita buat warna kuning. Jadi warna tulisan tu akan lebih naik lah. Warna kuning tu lebih menyelah. Itu contoh. Okey, ni untuk kita buat latar belakang dalam website lah, menggunakan website. Website ni amat mudah. Nanti saya sebutkan, nanti saya akan tunjuk juga. Ni saya tunjukkan sebentar lalu. Kita boleh gunakan website remove.ig lah. Okey, boleh Google website ni. Gunakan handphone pun boleh, smartphone ataupun laptop dan komputer lah. Yang step dia, langkah dia, pertama kita hanya upload gambar, buka website dan upload gambar yang kita hendaki untuk membuang latar belakang. Okey. Bagi saya menggunakan website ni lebih mudah lah berbanding menggunakan software seperti Adobe Photoshop dan lain-lain lah. Untuk yang profesional sesuai lah untuk gunakan software Adobe Photoshop, Adobe Illustrator dan sebagainya. Tapi untuk kita yang baru-baru nak mula, untuk baru nak belajar, saya rasa lebih sesuai gunakan website ni lah. Okey, yang ketiga kita buat cara gambar di komputer ataupun laptop ataupun di smartphone. Tunggu beberapa saat untuk upload, kemudian automatik website tersebut akan menukar gambar daripada yang mempunyai latar belakang kepada yang tidak mempunyai latar belakang. Maknanya hanya ada gambar subjek lah. Kalau gambar orang. Kalau gambar haiwan lah. Kan? Okey. Next, dia akan siap dalam beberapa saat dan boleh klik download lah untuk menggunakan gambar tersebut. Cuma untuk gambar kualitinya bukan high quality lah. Untuk dapatkan high quality perlu berbayar lah. Itu normal lah mana-mana website kan. Dihasilkan website tersebut untuk menghasilkan duit kepada owner lah. Okey. Next. Okey, bagaimana untuk dapatkan gambar yang comel ataupun cun lah. Okey, gambar ni kita akan dapat gambar yang comel, percuma dan tiada hak cipta lah. Tiada salah cipta. Untuk kegunaan kita, untuk kegunaan individu lah, bukan untuk kegunaan komersial. Jangan pula saya katakan percuma ni kita pergi dapat projek tenda besar-besar, kita letak jadikan satu billboard ataupun iklan tepi jalan ke apa kan, iklan-iklan komersial, sebaiknya belilah gambar tersebut. Ini sekadar untuk suka-suka, untuk non komersial lah, bukan untuk komersial. Kita boleh gunakan di website pertama, website Unsplash, yang kedua Pixel lah. Okey. Website unsplash.com dengan pixel.com. Boleh cuba Google dan dapatkanlah gambar-gambar yang
Showman, kita boleh search, dah dapatkan lah. Contoh search pasal car, house, sebaiknya search dalam bahasa English lah. Okey, next. Jom kenali fungsi dan tool yang terdapat dalam canva.com. Okey, ini saya akan tunjuk dalam sesi praktikal lah untuk tool-tool yang terdapat dalam canva.com. Okey, Canva ni percuma lah saya jelaskan tadi. Okey, di canva.com ni pun kita boleh gunakan bypass ataupun shortcut lah semasa gunakan canva.com, iaitu menggunakan keyboard, keypad pada laptop, PC ataupun biasanya untuk laptop dengan PC lah. Okey, antara shortcut atau bypass adalah seperti di bawah. Contohnya inilah shortcut yang biasa kita gunakan di keyboard. Biasanya dalam software Adobe Photoshop, software Adobe Illustrator, dalam Microsoft Word, Microsoft PowerPoint pun biasa kita gunakanlah bypass ataupun shortcut ni. Okey, bypass ni seperti saya katakan tadi, biasa digunakan di Microsoft Office lah, dan seangkatannya. Mudah ke tidak? Jadi kalau kita gunakan bypass ni lebih memudahkan kerja dan mempercepatkan masa lah. Okey. Sesi praktikal saya akan bagi pada next time. Okey, jika ada persoalan, ada cadangan ataupun ada apa-apa komen, boleh komen di bawah, jangan lupa Saya menerima semua cadangan, pandangan dan pendapat anda lah. Oleh itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.